Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam ZZK. Video kali ini adalah sambungan daripada kronologi runtuhnya kondominium Highland Towers. Kejadian ini telah menggemparkan seluruh negara dan telah mendapat liputan berita seluruh dunia. Banyak agensi-agensi berita di luar negara berkampung dan buat siaran langsung di tapak runtuhan. Dan pada 11 Disember 2023 yang lalu, genaplah 30 tahun kejadian yang menyayatkan hati ini berlaku. Tapi untuk video bahagian 2 ni, saya kongsikan pengalaman penuh anggota tentera yang sama-sama turut terlibat dalam operasi menyelamat tersebut. Saya pasti korang akan dapat rasakan pengalaman sedih, ngeri dan seram anggota tentera tersebut. Namun, nama tentera tersebut dirahsiakan. Okeylah, nak tahu kisahnya? Tonton video ni hingga habis. Jom. Aku seorang tentera dari Camp Wonderburn, depan Puspakom. Pada hari kejadian, tengah hari Sabtu. Masa tu aku tak bekerja. Cuaca hujan renyai dan masa tu juga aku tengah melepak rumah member aku, tengok cerita Hindustan. Tiba-tiba di skrin TV ada keluar announcement. Mula-mula aku buat tak tahu je. Tapi atas dasar ingin tahu, aku pun call HQ dan memang betul, ada runtuhan bangunan. Kalau tak silap aku, masa tu lebih kurang pukul 1 petang. Memandangkan kem kami dekat dengan tempat kejadian, maka aku antara orang terawal sampai di sana. Setibanya kami di sana, masih tak ada sesiapa. Yang ada, cuma beberapa orang polis dan ambulans. Kami diarahkan untuk masuk dalam runtuhan bangunan secara individu untuk mencari mangsa-mangsa yang kemungkinan tersepit di dalam. Walaupun perasaan takut kemungkinan ada runtuhan susulan, kami terpaksa menyusup masuk atas arahan orang atasan. Semasa masuk dalam runtuhan bangunan tu, kami bergerak secara berseorangan. Memang tak boleh dibayangkan perasaan ketika tu. Dengan bau gas sana sini, masuk dari rumah ke rumah. Memang tak boleh dinafikan. Bermacam-macam harta yang boleh dijumpai. Antaranya wang tunai, barang hiasan dan lain-lain. Tapi yang peliknya, selepas berjam-jam, hanya 2 orang mangsa yang ditemui, iaitu seorang budak kecil dan pembantu rumahnya. Mangsa yang lain dijumpai dalam keadaan membusuk 5 hari selepas runtuhan tu. Patutlah kami tak jumpa. Rupa-rupanya ramai mangsa yang berpusu-pusu dalam lift dan tangga. Dah nak sampai ke lobi pun. Kesian. Bayangkan lift dah penuh dengan orang, tiba-tiba tumbang. Sebenarnya, banyak mayat yang dijumpai di luar lift. Maknanya masa tu lift dah sampai ke bawah dan pintu dah terbuka pun. Dipercayai mangsa sedang berlari keluar dari basement. Tapi sayang, tak sempat. Sebab itulah kami tak jumpa mangsa. Rupa-rupanya semua mangsa dah sampai ke basement, berlonggok-longgok di bawah basement. Ada juga mayat yang dijumpai dalam bilik air. Ada yang tengah solat dan ada yang tengah memeluk Al-Quran. Sedih sangat pada masa tu. Sebulan kami berkampung di situ. Bermacam-macam peristiwa yang berlaku. Sedih, ngeri, misteri, semuanya ada. Aku sendiri yang mengalaminya. Na'udzubillah. Aku masih ingat lagi seorang perempuan Cina beratap di tepi bangunan yang runtuh tu. Kami tanya kenapa. Dia kata rumahnya di tingkat 1. Semasa gegaran pertama, suami dia suruh dia keluar cepat dan dia pun segera keluar. Suami dia pula tertinggal di dalam rumah dan mati tertimbus. Juga di hari pertama, ada seorang ibu ni datang ke kawasan runtuhan, menangis-nangis memanggil nama anak dia sampai dia pengsan. Rupanya, dia bukan penghuni kondo tu, tapi anak dia berada dalam runtuhan tu. Dia hantar anak dia ke situ untuk menghadiri parti hari jadi kawan anak dia. Pada masa itu, rumah mayat di Hospital Kuala Lumpur dah tak mampu menampung jumlah mayat yang ada.
Padang bola di HKL dijadikan tempat mengumpul mayat-mayat. Memang tragedi yang paling menyayatkan hati. Kami pihak penyelamat yang ada di tempat kejadian bertungkus lumus mencari mayat-mayat yang sudah hancur, bercampur dengan tanah dan batu bata. Ada yang jumpa jari, telinga, kaki, macam-macam bahagian manusia yang ditemui. Beberapa kali aku terjumpa tangan yang terkulai, tapi badan masih dalam timbunan runtuhan. Tangan dah membengkak kebiruan. Tak tahu nak gambarkan perasaan ketika itu. "Tarik je, Dik," kata abang bomba tu pada aku. Bila ditarik-tarik, putus pula tangan tu. Aku cakap dengan abang bomba tu, "Bang, macam mana ni bang? Tangan putus ni." "Nasiblah, Dik, nak buat macam mana?" jawab bomba tu selamba. Memang betul, ada bunyi ketukan-ketukan kecil yang datang dari runtuhan tu. Tapi tak dapat dikesan di mana datangnya bunyi tersebut. Macam mana kami nak kesan? Bayangkan satu bangunan 12 tingkat runtuh menyembah bumi. Sebab tu banyak pecahangan pendapat di pasukan penyelamat. Ada yang cadang runtuhan tu diangkat terus oleh jentera. Ada pula yang kata jangan, sebab nanti mangsa yang masih hidup mati terkena serpihan. Macam-macam cadangan yang ada, tapi tak jalan-jalan juga. Selain menyelamat, kami juga ditugaskan untuk mengawal tapak runtuhan 24 jam. Paling seram bila waktu malam. Bermacam-macam bunyi boleh didengar dari dalam bangunan. Bunyi jeritan, lolongan, macam-macam bahasa ada. Memang seram sungguh. Kami hanya mampu berpandangan sesama sendiri. Apa yang paling kami tak boleh lupa, bila kami jumpa anggota badan yang tak lengkap. Kalau korang tengok rupa mayat yang sampai di HKL pada masa tu, memang menyayat hati. Ada yang tak ada kaki, ada yang tak bertangan, tak berkepala, ada yang berkepala sahaja. Geng jentera dipanggil untuk menyelongkar runtuhan bangunan dengan menggunakan jentera. Bayangkanlah macam mana rupa mayat kalau dah digali menggunakan jentera. Dalam kesibukan melakukan operasi menyelamat tu, ada juga beberapa kali siren bomba berbunyi, diikuti dengan laungan amaran pihak bomba. Apalagi, tak cukup tanah kami berlari, berterabur semua. Yang tengah makan pun berlari lintang pukang. Kalau diingat-ingatkan sekarang ni, lawak pun ada. Sebab masing-masing takut ada 2 blok lagi yang berkemungkinan akan runtuh. Bila lalu tempat kejadian tu, pasti teringat. Paling susah nak lupakan bau mayat. Memang takkan dilupakan sampai bila-bila. Aku ada masuk satu rumah yang penuh dengan peralatan perkahwinan. Tak pasti sama ada persiapan perkahwinan ataupun baru lepas. Aku ada ambil sarung bantal yang bersulam berwarna keemasan. Kononnya nak pakai. Malam pertama aku pakai, belum sempat nak melelapkan mata, terasa seperti ada orang yang menarik bantal. Mulanya ingatkan member sebelah. Bangun-bangun, tengok sekeliling, semua orang dah berdengkur. Aku pun buat tak tahu je lah. Aku cuba sambung tidur lagi, dan perkara yang sama berlaku lagi sekali. Kali ni, bantal ditarik dengan kuat sampai terlepas kepala dari bantal. Sudahnya, aku buka sarung bantal tu dan keesokan harinya aku letak balik di tapak runtuhan. Seram sungguh. Ada pula seorang member seni aku ni asyik merungut je sebab ditugaskan menjadi penyelamat. Mulut dia ni asyik membebel 24 jam sebab hantar dia. Macam-macam keluar dari mulut dia. Kerja bodoh lah. Ini kerja di BKL lah. Rungatan tu bertambah-tambah semasa mayat-mayat dijumpai. Sehinggalah pada satu malam tu, semasa kami sedang makan, tiba-tiba dia muntah tak berhenti-henti sambil menjerit, "Weh, korang tengok lauk aku ni, ada daging orang, busuk." Dia terus muntah-muntah. Semua orang datang tengok kat pinggan dia. Tak ada apa-apa pun, sama je macam kita orang punya lauk. Aku tengok muka dia masa tu dah pucat lesi, dengan mata terbeliak.
macam kena sampuk. Mujurlah ada ustaz menenangkan dia. Kata ustaz tu, dia terkena badi mayat. Wallahualam. Hari ini iaitu 10 bulan 7 2012. Aku pergi lunch bersama-sama dengan member-member lama yang turut serta jadi penyelamat di Highland Tower dulu. Mula-mula, borak pasal kerja masa ATM dulu. Bila aku sebut je pasal tragedi Highland Towers, member aku terus terkedu diam. Kau jangan sebut pasal kondo runtuh tu boleh tak? Aku betul trauma dengan tragedi tu, katanya. Kenapa pula? Aku tanya. Member aku ni pun cerita. Rupa-rupanya semasa kami mengumpul mayat, member aku ni tarik satu mayat yang telah menggelembung dan berkecai-kecai. Tiba-tiba entah macam mana air daripada mayat tu terpecik ke muka dan badan dia. Katanya hampir-hampir nak pitah pada masa tu. Sudahlah payah nak cari air. Masa tu juga dia minta balik ke camp. Dan yang paling ngeri, berbulan-bulan lamanya dia masih bau mayat tersebut. Aku pun tak tahu cerita tu sampailah ke hari ini, sebab dia pun tak cerita pada sesiapa. Katanya, kadang-kadang dia masih terbau-bau sampai sekarang, walaupun dah puluhan tahun tragedi itu berlaku. Tapak tempat blok yang runtuh tu dah tak ada apa-apa dah sekarang. Hanya dipenuhi dengan hutan, pokok besar. Kalau orang tak tahu cerita, memang tak perasan pun ada kondo tumbang di situ. Agak seram jugalah tengok dua blok yang masih tegak, dipenuhi dengan pokok-pokok. Aku sebab berborak dengan seorang kontraktor yang sedang renovate salah sebuah rumah tak jauh di tapak tu. Abang tu cakap, "Encik datang malam lah baru syok, macam-macam bunyi ada." Aku jawab, "Bang, saya datang sini bukan nak tunjuk berani ke apa, saja nak ziarah," balas aku. Rumah-rumah di sekitar tempat kejadian tak banyak berubah. Ada sebuah rumah yang betul-betul berdekatan dengan tempat kejadian tu, tak berpenghuni. Agaknya, owner tu tak sanggup nak duduk situ sejak kejadian tersebut. Tak tahulah sebab apa. (14 November 1997). Coroner Muhammad Radi Abbas dari Mahkamah Coroner Kuala Lumpur memutuskan tragedi Highland Towers bukan disebabkan oleh sebarang unsur jenayah, tetapi adalah satu kejadian nahas dan kecederaan berganda yang menimpa mereka selepas pangsua puri tersebut runtuh. Ia bukan satu bencana alam semula jadi. Saman terhadap pemaju dan 9 yang lain bagi kerugian yang dialami antara RM31 juta hingga RM35 juta. Kumpulan itu menyamai Highland Properties Sendang Berhad, Pelukis Plan Wang Tinsang, Jurutera Wang Yuan Kuen, Majlis Pembenaran Ampang MPAJ, Arab Malaysia Finance Berhad dan Tropic Development Sendirian Berhad. 4 Disember 2002, Arab Malaysia Finance Berhad membuat rayuan dan kes berakhir di luar mahkamah dengan membayar RM52 juta kepada 139 plaintiff.